Okay. Kita akan mula tepat pada pukul 8. Kita tunggu lagi. Ada kawan-kawan lain yang masih lagi nak masuk. Okay, sudah mula pukul 8 pagi. Selamat pagi kepada semua murid. Okay, selamat datang kepada PTPR ke-17 kita di atas Google Meet. Okay, jadi apa yang kita akan belajar hari ini, kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab 7 udara. Okay, bab 7 udara. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, okay, kalau kita lihat dekat sini, bahagian-bahagian yang kita akan belajar, okay, mengapa kita harus menjaga udara di sekeliling kita supaya tidak tercemar? Bagaimanakah yang terdapat, apakah yang terdapat dalam udara? Bagaimanakah kita dapat memelihara kualiti udara? Okay, jadi dalam topik ini kita akan sentuh tentang, okay, kalau kita lihat ke sini, kita akan sentuh dengan 3 bahagian. Pertamanya adalah tentang komposisi udara. Okay. Kedua adalah tentang pembakaran. Okay. Lepas tu yang ketiga adalah tentang pencemaran udara. Okay. Dia adalah tentang pencemaran udara. Okay. Jadi kita lihat. Okay, di sini kita boleh lihat satu bulletin sains, indeks pencemaran udara dekat Malaysia. Sejak beberapa dekad yang lalu, Malaysia dan beberapa buah negara di Asia Tenggara telah mengalami masalah jerebu yang disebabkan oleh aktiviti pembersihan hutan yang menggunakan kaedah pembakaran terbuka seperti yang berlaku di negara jiran. Jerebu yang berpanjangan memudaratkan kesihatan orang ramai, terutamanya masalah sistem pernafasan. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa memantau indeks pencemaran udara di sekeliling masing-masing mengikut nasihat yang diberi oleh pihak berkuasa kesihatan tempatan. Apakah yang dimasukkan oleh indeks pencemaran udara? Inilah dia kan. Apa dia? Macam mana kita tahu berapa itu adalah tak baik, berapa itu adalah bahaya. Okay. Ini adalah tentang pencemaran udara yang dekat Malaysia. Okay. Jadi kita terus lihat kepada topik yang kita akan belajar hari ini, komposisi udara. Dalam komposisi udara ini kita akan belajar 5 benda ini. Pertamanya adalah merancang aktiviti dan merekodkan komposisi udara. Kedua adalah mencerakingkan komposisi udara daripada carta file. Ketiga, mewajarkan kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian. Keempat, menghargai dan mengagum kita karbon dan kita oksigen dalam mengekalkan kandungan gas dalam udara. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang apabila terdapat gangguan pada kadar oksigen atau kadar karbon di bumi. Okay, kita lihat yang ini. Okay. Kamu telah belajar bahawa udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang pada bab 5. Semua benda hidup memerlukan udara untuk memastikan kelangsungan hidup. Udara yang bersih tidak mempunyai warna dan berbau. Oleh itu, kita tidak dapat melihat udara walaupun udara mengandungi banyak bahan. Seperti inilah. Kamu nampak udara? Tidak. Kita hanya nampak Twin Tower Petronas saja. Okay. Apakah yang terkandung dalam udara?
Udara ialah campuran beberapa jenis gas yang utama ini, iaitu nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0.03% dan gas-gas nadir iaitu 0.97% seperti helium, argon, neon, xenon dan krypton. Jadi ini adalah jenis-jenis gas yang utama. Ini adalah yang utama. Masih ada yang lain dalam kandungan yang sangat-sangat sikit. Sangat-sangat sikit. Okay, kita lihat lagi komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan habuk. Kuantiti komponen-komponen ini adalah kecil dan sering berubah bergantung pada masa dan tempat. Sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau selepas hujan adalah lebih banyak berbanding dengan hari panas di kawasan gurun. Okay, jadi kita lihat catapai ini. Okay? Catapai ini nitrogen, oksigen, gas nadir dan karbon dioksida. Okay? Kita boleh nampak karbon dioksida adalah yang antara yang paling kecil lah, paling kurang dekat sini. Okay? Dan apa kegunaan karbon dioksida? Karbon dioksida sangat penting untuk tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Okay? Selain daripada itu, karbon dioksida ini dia juga akan memerangkapkan haba. Okay? Dia akan memerangkapkan haba. Jadi kalau dalam udara kita terlalu banyak karbon dioksida, dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. Nanti kita juga akan lihatlah apa itu kesan rumah hijau itu di dalam buku kerja. Okay? Okay, apakah hubungan antara kandungan wap air di dalam udara dengan pembentukan awan dan hujan? Ini kamu kena fikirkan. Eksplorasi sains setengah penyakit seperti selesema dan batuk disebabkan oleh mikroorganisma di dalam udara. Macam COVID kita ini kan, dia juga boleh merebak melalui udara. Okay, kita lihat lagi. Ini adalah salah satu jenis eksperimen yang kita boleh buat untuk menentukan peratusan oksigen dalam udara. Okey. Jadi kita lihat. Okey. Caranya adalah kita menggunakan belang gas ini. Dia menandakan. Lepas tu nyalakan lilin ini. Lepas tu tutupkan belalang ini. Jadi di sini dia akan naiklah. Air nanti dia akan naik. Kenapa akan naik? Adalah kerana oksigen telah digunakan semasa pembakaran. Okay? Jadi nanti kita akan lihat ini secara detail dalam buku kerja kita juga. Dalam buku kerja kita juga ada bahagian ini. Okay, pada akhir aktiviti 7.1, aktiviti atas ni, air akan naik ke arah 1/5 belang gas. Keadaan ini menunjukkan bahawa 1/5 daripada kandungan udara mengandungi oksigen. Oleh itu, udara mengandungi oksigen kira-kiranya 20%. Hal ini demikian kerana hanya oksigen dalam udara digunakan untuk pembakaran lilin. Jadi ini adalah dia lah. Okay, lepas tu, adakah udara suatu campuran? Adakah udara satu campuran atau sepatian? Udara merupakan campuran. Kenapa campuran? Oksigen masih adalah oksigen, karbon dioksida masih adalah karbon dioksida, nitrogen masih adalah nitrogen, gas-gas nadir masih adalah gas-gas nadir. Mereka tidak bergabung membentuk satu udara ataupun gas yang
baharu. Jadi mereka merupakan campuran. Okay? Jadi kita boleh asingkan mereka secara fizikal kalau campuran. Okay, lepas tu masih ingat perbezaan antara campuran dan sebatian seperti yang dipelajari dalam bab 6, yang bab sebelum ni kan. Mengapa udara dikelaskan sebagai campuran dan bukannya sebatian? Udara merupakan campuran kerana komponen udara boleh diasingkan melalui kaedah fizikal, iaitu penyulingan berperingkat. Okay. Lepas tu, apakah kepentingan gas dalam kehidupan harian? Pernahkah anda bayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa udara? Apa kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian kita? Okay. Salah satu kepentingan oksigen ialah untuk pembakaran, yang lilin ini untuk membakar. Okay, lepas tu di sini dia ada cerita tentang penyulingan berperingkat. Merupakan proses pengasingan campuran kepada pecahan yang berlainan berdasarkan takat didih melalui pendidihan dan kondensasi semula. Ini adalah yang kita telah belajar pada bab yang sebelum ni. Kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. Kepentingan gas oksigen. Macam dia boleh digunakan untuk roket lah. Roket pernafasan, pembakaran enjin roket pada altitude tinggi, tipala dan pemotongan logam dalam industri, penyediaan pelbagai sebatian. Ini adalah kegunaan oksigen. Macam mana karbon dioksida? Okay, digunakan dalam alat pemadam api lah. Untuk fotosintesis, untuk pembuatan minuman berkarbonat, macam Coca-Cola lah, Sprite lah, semua itu. Minuman yang bergas itu, dia memang menggunakan karbon dioksida. Alat pemadam api, kayak kita, karbon. Dia adalah untuk kita, karbon. Okay, macam mana untuk nitrogen? Okay, nitrogen ni dia boleh digunakan untuk baja. Penghasilan asid nitrik dan amonia. Kita nitrogen secair sebagai ejen penyejuk. Okay, macam mana dengan gas nadir? Gas nadir ini dia digunakan dalam mentol lah. Mentol yang lama punya. Bukan yang sekarang ni tidaklah. Okay. Gas helium digunakan untuk mengisi balon udara dan balon kaji cuaca. Gas neon digunakan dalam lampu iklan. Gas neon ni dia ada pelbagai warna. Campuran yang lain dia ada pelbagai warna lah. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Dia digunakan untuk mengisi mentol. Okey, inilah. Okey. Lepas tu kita lihat gambar raja yang dekat bawah ini. Kepentingan gas dalam kehidupan harian. Macam kita gunakan oksigen dan karbon dioksida digunakan untuk tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Dan balon-balon yang akan terbang ni adalah diisi oleh gas helium. Mereka memang boleh juga diisi dengan gas hidrogen. Tapi gas hidrogen itu dia akan meletup. Jadi kita jangan gunakan gas yang salah untuk balon ni. Okay? Lepas tu kita lihat lagi yang seterusnya. Kita karbon. Gas karbon dioksida dalam atmosfera. Pembakaran bahan api. Lepas tu perebutan. Okay. Lepas tu respirasi. Respirasi pokok itu bila tidak ada cahaya matahari dia juga respirasi, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Okay. Jadi ini adalah merupakan satu carta lah. Okay. Lepas tu
karbon dioksida akan digunakan untuk fotosintesis. Okay, jadi dia akan menghasilkan kembali oksigen. Jadi ini merah ini adalah tentang pembebasan karbon dioksida. Yang biru ini adalah dengan menggunakan karbon dioksida. Hanya satu saja proses yang menggunakan karbon dioksida. Okay? Jadi bila semua ini mati, dia merebut, dia akan menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Dia akan membentuk bahan api fosil yang digunakan untuk pembakaran bahan api. Okay, lepas tu kita lihat lagi yang seterusnya. Bagaimana kita karbon mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara? Kita karbon ialah kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Okay, kita boleh lihat dekat sini, kita karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Haiwan yang memakan tumbuhan memperoleh unsur-unsur karbon daripadanya. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan merebut. Perebutan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan karbon dioksida. Semasa respirasi, semua tumbuhan dan haiwan juga membebaskan karbon dioksida. Okay? Jadi proses-proses seperti perebutan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. Jadi kamu kena ingat karbon dioksida adalah CO2. Okay? Dia adalah CO2. Okay, cikgu cuba tulis. Okay, tunggu sekejap. Okay, karbon dioksida dia adalah CO2. Jadi C itu adalah karbon. C itu adalah karbon. CO2. Jadi C ini adalah karbon. Jadi itulah kenapa ini dipanggil sebagai satu kitaran karbon. Okay, kalau kamu boleh lihatlah karbon mengambilan. Jadi karbon ini digunakan oleh tumbuhan oleh fotosintesis. Lepas tu karbon ini pergi ke haiwan kerana memakan tumbuhan. Jadi karbon ini dia akan kitar semula. Jadi itu dah dinamakan sebagai kita karbon. Itulah apa yang dinamakan sebagai kita karbon, ya. Okay, jadi kita lihat lagi kita oksigen. Okay. Kita sama juga seperti tadilah. Gas oksigen dalam atmosfera akan digunakan untuk respirasi, pembakaran, pengaratan, respirasi semua ini, perebutan, kumur dan organisma yang mati, dan gas karbon dioksida dalam udara. Jadi ini adalah menyumbangkan gas karbon dioksida dalam udara. Lepas tu melalui fotosintesis dia beri kembali kepada gas oksigen. Okay, jadi ini adalah satu kitaran. Yang kita ini, kita lihat oksigen, dia adalah kita oksigen. Bila kita lihat karbon dioksida, dia adalah kita karbon. Seperti yang tadi lah. Okay, lepas tu kita lihat bagaimana kita oksigen mengekalkan kandungan gas dalam udara. Kita oksigen ialah kita yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Jadi apabila kita oksigen itu, kita lihat oksigen.
Apabila kita karbon itu, kita adalah lihat kepada karbon. Adalah lihat kepada karbon. Bukan karbon dioksida. Karbon yang berada dalam karbon dioksida. Jadi untuk yang di sini kita boleh lihat oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan, pembakaran dan perebutan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Lepas tu kita hendaklah sentiasa menghargai dan mengagumi kita karbon dan kita oksigen dalam mengekalkan komposisi gas dalam udara. Segala aktiviti yang boleh mendatangkan kesan yang tidak baik kepada udara hendaklah dihentikan. Jadi ini adalah kita yang kena lihatlah. Okey, lepas tu kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Aktiviti ini kita tidak buat. Nanti kita lihat aktiviti yang sama seperti ini dalam buku kerja. Okey, kita lihat di sini. Langkah-langkah untuk mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Alam sekitar kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penebangan pokok dan penggunaan racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal. Keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitaran-kitaran semula jadi termasuk kita oksigen dan kita karbon. Antara kesannya kepada kehidupan dan persekitaran ialah pemanasan global dan kesan rumah hijau. Jadi tanah yang subur boleh bertukar menjadi kontan akibat pemanasan global. Macam inilah. Okay. Lepas tu kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Okey. Gambar foto 7.4 menunjukkan beberapa langkah untuk mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon di bumi. Okay, pertama adalah mengelakkan menggunakan racun serangga yang berleluasan. Boleh guna tapi jangan terlampau. Okay, lepas tu mencegah pembalakan haram. Boleh membalat tapi mesti terkawal. Okey, lepas tu menanam semula pokok. Menanam semula pokok. Okey, lepas tu tidak melakukan pembakaran hutan. Kita jangan melakukan pembakaran hutan. Lepas tu mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Ini tak boleh lah. Jadi ahli-ahli saintis sedang memastikan bahawa kereta kita ni bila semakin moden kan, macam mana dia boleh mengurangkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan ni lah. Okay. Jadi kita dalam buku teks kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi kita lihat kepada buku kerja. Okey, latihan kita hari ini. Okey. Buka kepada muka surat 96. Buka kepada muka surat 96. Okey, jadi kita sama-sama lihat untuk latihan hari ini. Okey, jadi kita lihat dekat sini. Okey. Tulis komposisi udara dan peratusan kandungan gas dalam ruang yang disediakan. Jadi okey, jadi kita lihat. Tengok yang paling besar ini tadi adalah gas apa? Adalah gas nitrogen. Adalah gas nitrogen. Gas nitrogen ada berapa peratus?
ada 78%. Dia ada 78%. Lepas tu, yang ini, yang kedua banyak ini adalah apa? Dia adalah oksigen. Oksigen ada berapa peratus? Ada 21%. Lepas tu, yang paling kecil tadi ini adalah apa? Dia adalah karbon dioksida. Dia adalah karbon dioksida. Okay, berapa peratus dia? Dia adalah 0,03%. Lepas tu, yang ini adalah gas nadir dan lain-lain. Dan lain-lain. Berapa peratus dia? Dia adalah 0,97%. Okay. Dan lain-lain. Bermaksudnya ada yang lain lagi lah selain daripada gas nadir. Okay, lepas tu kita lihat kepada yang seterusnya. Untuk yang ini cikgu tidak tulis jawapan, cikgu bincang saja, nanti kamu isi sendiri ya. Okay, tuliskan benar atau palsu bagi pernyataan tentang udara sebagai suatu campuran. A. Udara ialah campuran beberapa jenis gas. Ya, dia adalah benar. B. Udara bukan merupakan sepatian kerana gas-gas di dalamnya tidak berpadu secara kimia. Betul kan? Jadi dia adalah benar kerana udara merupakan campuran. Okey, lepas tu C. Gas-gas di dalam udara hanya boleh dipisah secara kimia. Itu adalah palsu. Dia adalah palsu. Salah. D. Setiap komponen gas dalam yang telah dipisahkan menunjukkan ciri-ciri asal gas itu. Dia adalah benar. Dia adalah benar. Okay, lepas tu E. Komposisi udara adalah tidak tetap dan akan berubah mengikut masa, keadaan persekitaran dan aktiviti yang dijalankan. Jadi, dia adalah benar. Dia akan berubah, adalah tidak tetap lah. Tapi dia tidak akan jauh beza lah. F. Komponen-komponen dalam adalah percampuran dan sama dari segi kuantiti. Dia adalah palsu. Dia adalah palsu. Lepas tu semua gas di dalam udara merupakan unsur. Adalah palsu juga. Dia adalah palsu juga. Okay? Lepas tu kita lihat lagi yang seterusnya. Peratusan oksigen dalam udara. Jadi ini adalah seperti yang kita lihat tadi dalam buku teks lah. Okay? Jadi ini adalah aktiviti yang dijalankan. Lepas tu kita lihat apa berlaku. Nyalaan lilin tu macam mana? Nyalaan lilin tu terpadam. Terpadam dan paras air akan naik. Okay, dia akan naik sehingga 1/5 daripada ruang udara dalam belalang gas itu. Okay. Jadi ini adalah dia lah. Okay. Lepas tu, mengapakah nyalaan lilin terpadam selepas beberapa ketika? Okay. Kenapa? Kerana gas oksigen di dalam belalang gas telah digunakan untuk pembakaran. Okay. Lepas tu anggarkan pecahan udara yang digunakan untuk pembakaran dalam belalang gas adalah 1/5. Kita telah belajar kan? 1/5. Okay. Lepas tu diduksikan peratusan oksigen dalam udara.
Untuk sidang adalah kita bagi satu kesimpulan. Kira-kira 20%. Okey, 20%. Okey. Jadi di sini kesimpulannya adalah 1/5 daripada udara terdiri daripada oksigen. Peratusan oksigen dalam udara kira-kira 20%. Okey, 20%. Okey, walaupun kita tahu dia adalah 21%, tapi dalam eksperimen ini kita hanya boleh katanya dia adalah 20% sahaja. Jadi ini adalah perkara yang cikgu harap semua anda ingat. Eksperimen dengan yang sebenar kadang-kadang dia ada sikit ralat. Kenapa? Kerana eksperimen yang kita jalankan tu tidak akan sangat lengkap daripada ahli saintis yang mereka buat tu. Okey. Jadi jadual di bawah menunjukkan kepentingan gas-gas dalam kehidupan harian. Kenal pastikan gas-gas berdasarkan kegunaannya. Ini adalah muka surat 96. Ini adalah muka surat 96. Hari ini kita ada 5 muka surat. 5 muka surat. Tapi semua jawapan pendek saja. Jangan risau. Okey, kita lihat. Di sini ada 4 jenis gas. Oksigen, karbon dioksida, nitrogen dengan gas nadi. Jadi ini adalah karbon dioksida. Ini adalah karbon dioksida. Okey, diisi dalam alat pemadam api. Jadi apa yang diperlukan untuk penyelam laut adalah oksigen. Okey. Lepas tu yang diisi oleh balon kaji cuaca itu adalah gas nadi. Okey, gas nadi. Okey. Lepas tu dalam mentor juga adalah gas nadi. Okey. Lepas tu digunakan sebagai ejen pengejut adalah nitrogen. Digunakan untuk pembakaran bahan api roket adalah oksigen. Lepas tu terdapat dalam minuman berkarbonat adalah karbon dioksida. Okey, lepas tu digunakan untuk membuat baja adalah nitrogen. Okey. Lepas tu digunakan untuk menaikkan adunan roti dan kek adalah karbon dioksida. Macam mana dia adalah karbon dioksida? Kerana yeast yang dalam sana dia membuat respirasi kan. Apabila dia membuat respirasi dia akan menghasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini dia akan menyebabkan yang roti kita ini, kek kita ini menjadi besar. That's why kenapa roti kita ini, kek kita ini lembut. Kerana dalam tu ada banyak gas lah. Dalam tu ada banyak gas. Okay. Okay, lepas tu kita kejap kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Okay. Muka surat 97. Okay, namakan fenomena alam di bawah. Jadi di sini adalah kita karbon dan kita oksigen. Edaran karbon dan sepatiannya di bumi. Jadi ini adalah kita karbon.
Edaran oksigen dan sepatian dia di bumi ini adalah kita oksigen. Ini adalah kita oksigen. Lepas tu, proses fotosintesis memainkan peranan yang penting dalam kita karbon, oksigen, lengkapkan raja kita karbon oksigen di bawah dengan proses-proses yang berlaku. Bahan api dia adalah pembakaran. Lepas tu tumbuhan ni dia adalah fotosintesis. Lepas tu organisma yang mati ini adalah perebutan. Lepas tu yang hitupan ini adalah respirasi. Lepas tu yang satu lagi ini adalah pengaratan. Oksigen akan menyebabkan pengaratan, tapi dia tidak menghasilkan karbon dioksida. Kalau yang menghasilkan karbon dioksida, kamu akan nampak anak panah akan tunjuk balik kepada karbon dioksida. Pengaratan ni dia tidak menghasilkan karbon dioksida. Dia hanya akan menyebabkan sesuatu logam tu dia menjadi satu bahan yang baru. Lepas tu yang soalan yang ketiga, pembakaran hutan yang dijalankan oleh pihak tertentu untuk tujuan penanaman telah mengganggu keseimbangan kita oksigen, karbon oksigen seperti yang ditunjukkan dalam foto. Apakah kesan aktiviti manusia ini terhadap kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam udara? Kandungan oksigen berkurang, dia akan berkurang. Manakala kandungan karbon dioksida akan bertambah. Jadi kita telah siap muka surat 97. Kita lihat kepada muka surat yang terakhir yang kita perlu buat untuk hari ini, iaitu kesan rumah hijau dan pemanasan global. Semua ini lengkapkan ruang di bawah tentang kesan daripada penambahan karbon dioksida dalam udara kepada kehidupan dan persekitaran dia. Lapisan gas akan macam mana? Gas karbon dioksida akan memerangkap apa? Seperti apa yang cikgu kata tadi kan? Haba. Akan memerangkap haba. Lepas tu rumah hijau memerangkap haba. Hari matahari dan memanaskan. Dunia kita sekarang ini semakin panas kerana karbon dioksida. Lepas tu kita lihat yang C. Ini adalah kesan rumah hijau. Lepas C, kita lihat yang D. Apa berlaku dekat sini? Pemanasan global. Pemanasan global. Lepas tu pemanasan global akan menyebabkan apa? Akan mengakibatkan peleburan.
ais di kedua-dua kutub. Lepas peleburan ais di kedua-dua kutub, apa berlaku? Kawasan yang rendah akan ditenggelami. Air akan ditenggelami air. Lepas tu tandakan aktiviti manusia yang meningkatkan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera, pembalakan. Kenapa? Kerana bila kurang pokok, kurang tumbuhan, bermaksudnya kurangnya karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis. Lepas tu pembakaran terbuka. Ini memanglah. Penggunaan klorofluorokarbon. Tidak. Pembakaran api fosil. Ya. Okay. Lepas tu cadangkan 2 cara untuk mengatasi masalah ini. Macam mana? Kita boleh menanam lebih banyak tumbuhan hijau. Apa lagi cara? Kita boleh melarang pembakaran. Terbuka. Okay. Kita juga boleh macam mana? Kita juga boleh apa? Mengurangkan. Penggunaan apa? Mengurangkan penggunaan kenderaan kan? Kenderaan yang menggunakan bahan api. Mengurangkan lah. Ataupun kita berkongsi kenderaan. Ini juga boleh merupakan salah satu cara lah. Jadi di sini ada 3 cara, kamu hanya perlu tuliskan 2 cara sahaja. Ada banyak cara lagi. Kamu boleh cuba. Jadi hari ini kita sampai sini saja. Kalau ada apa-apa masalah sila tanya. Okay. Latihan hari ini ada 5 muka surat. Dari muka surat 94 hingga muka surat 98. Kalau ada apa-apa masalah, sila tanya dengan saya melalui Telegram, melalui WhatsApp pun boleh. Okay? Jadi, ada apa-apa masalah? Kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Bye-bye, kita jumpa Jumaat ini. Bye.